Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk subtopik ini kita akan melihat pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. So dalam organisma hidup berlakunya pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Cuma kita akan lihat di manakah berlakunya proses ini. Okey, kita tengok dulu pada pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif berlaku. Okey, pengangkutan pasif ingat balik yang kita belajar, kita ada resapan ringkas, kita ada osmosis dan kita ada resapan berbantu. Okey, yang pertama ialah berlakunya pertukaran gas di antara dinding alveolus dengan dinding kapilari darah. Okey, apa yang berlaku di sini ialah kamu telah belajar perkara ini masa form 3 yang mana gas oksigen dia akan merentas membran plasma pada dinding alveolus dan juga dinding kapilari darah. Okey, oksigen akan merentas masuk ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas. Begitu juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida akan merentas keluar daripada kapilari darah masuk ke dalam alveolus secara resapan ringkas juga. Okey, yang kedua ialah penyerapan semula air yang berlaku secara osmosis. Ingat balik, osmosis hanyalah untuk molekul air di mana ia berlaku di ginjal. Okey, ini adalah tubul ginjal. Okey, tubul ginjal untuk penghasilan air kencing di sini. Okey, penghasilan air kencing. So, apa berlaku ialah semasa di tubul, air akan diserap semula masuk ke dalam kapilari darah secara osmosis. Okey, yang ketiga sekarang ni, yang ketiga adalah penyerapan fruktosa yang berlaku secara resapan berbantu di alveolus. Okey, fruktosa ini merupakan hasil pencernaan karbohidrat. So, fruktosa bagaimana dia merentas membran plasma yang terdapat pada sel ini ialah secara resapan berbantu. Okey, yang keempat adalah penyerapan air oleh sel akar rambut. Okey, kita ingat balik konsep untuk molekul air adalah osmosis. Okey, sistem akar mempunyai rambut akar yang banyak dan panjang. Rambut akar yang banyak dan panjang ini menambah jumlah luas permukaan untuk penyerapan air. So, molekul air yang berada dalam air tanah akan merentas masuk ke dalam rambut akar secara osmosis. Maka bila dia dah masuk ke dalam sistem xilem, maka air itu akan diangkut ke seluruhan pokok. Okey, kita tengok pula pengangkutan aktif. Di manakah berlakunya pengangkutan aktif ini dalam organisma hidup? Okey, yang pertama adalah penyerapan glukosa dan asid amino. Glukosa adalah hasil pencernaan karbohidrat, manakala asid amino datang daripada hasil pencernaan protein. Okey. So, glukosa dan asid amino akan merentasi dinding alveolus secara pengangkutan aktif. Okey. So, kita ada membran kat sini, membran plasma di sini, membran plasma di sini. So, banyak membran. So, cara dia merentas masuk adalah pengangkutan aktif. Okey, penyerapan semula glukosa dalam tubul renal di ginjal. Okey, ini sama. Ini adalah tubul renal ginjal. So, ini kamu akan belajar dalam bab sistem perkumuhan nanti. So, kita tahu daripada dalam tubul ginjal, penyerapan glukosa untuk keluar daripada tubul masuk ke dalam sistem aliran darah adalah secara pengangkutan aktif. So, konsep ni kamu akan belajar awal sebab bila kamu masuk chapter yang seterusnya, kita dah guna istilah pengangkutan aktif, osmosis dan
Semualah. Okey, seterusnya adalah pengangkutan sukrosa daripada daun ke dalam tisu flower. Kita tahu adalah daun adalah organ yang menjalankan fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Glukosa bila dia nak disimpan, dia akan disimpan dalam bentuk sukrosa. Okey, sukrosa. Sukrosa ini akan memasuki sel, seterusnya memasuki dinding flower secara pengangkutan aktif. Okey, seterusnya adalah penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Okey, kita tahu air diserap masuk ke dalam sel akar rambut secara osmosis. So, sistem akar rambut yang banyak menambahkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan air. Okey, yang kedua adalah ion. Ion mineral yang terdapat dalam air tanah akan memasuki sel akar rambut secara pengangkutan aktif. Okey. Dan dia diangkut terus masuk ke dalam xilem juga. Okey, subunit seterusnya kita nak melihat jenis larutan. Okey, kita ada larutan isotonik, larutan hipotonik dan larutan hypertonik. Okey. Resapan air berlaku secara osmosis daripada kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah dengan merentasi membran plasma. Kalau kita tengok pada animasi ini, molekul air sentiasa merentas daripada kawasan keupayaan air rendah. Keupayaan air rendah bermaksud molekul airnya tinggi, okey, kepada kawasan kepekatan molekul air rendah. Okey. Air sentiasa merentas masuk, merentasi membran sehinggalah keseimbangan di kedua-dua kawasan tercapai. Okey, apa itu larutan isotonik? Larutan isotonik bermaksud larutan di kawasan A dan kawasan B mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Contoh bahan terlarut, katalah bahan terlarut ni adalah glukosa. Okey, so kita nampak kita gunakan kepekatan berdasarkan bilangan dia. So, di sebelah sini ada 2 glukosa, sebelah sini ada 2 glukosa. Maksudnya kepekatan bahan ini sama. Okey. So, molekul air pun sama. Ia bermaksud kawasan A dan kawasan B adalah isotonik terhadap satu sama lain. So, molekul air sentiasa bergerak masuk dan keluar pada kadar yang sama. Okey, menyebabkan tiada pergerakan bersih air. Okey, apa itu pula larutan hipotonik? Larutan hipotonik bermaksud kawasan ada perbezaan kepekatan bahan. Okey, kalau tengok pada gambar ni, kawasan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah berbanding B. Kalau tengok B, katalah ini glukosa, glukosa kat sini tinggi, sini rendah. Okey. Bila sini rendah, maksudnya kawasan kat sini air dia lebih, molekul air tinggi. Kawasan kat sini airnya rendah. Maka kawasan A bersifat hypertonik jika dibandingkan dengan kawasan B. Maka air akan meresap daripada kawasan A ke kawasan B secara osmosis. Okey, maksudnya kawasan A kepekatan air tinggi, kepekatan bahan terlarut rendah. So, A bersifat hypertonik berbanding kawasan B. Maka air akan meresap masuk
ke kawasan B secara osmosis sehinggalah keseimbangan kepekatan kedua-dua kawasan ini sama. Okey, kita nak tengok larutan hipertonik pula. Hipertonik bermaksud, okey, larutan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi dan keupayaan air yang rendah. A mempunyai ketelarutan bahan yang tinggi. Okey, bila bahan tinggi, ingat air, kepekatan air akan jadi rendah. Berbanding dengan B, bahan dia rendah. Tapi kepekatan airnya tinggi. Okey. Maka A itu bersifat hypertonik. Okey, hypertonik jika dibandingkan dengan B. Maka air daripada B akan sentiasa memasuki kawasan A secara osmosis sehingga keupayaan air kedua-dua kawasan seimbang, mencapai keseimbangan dinamik. Okey, osmosis ni bermaksud air sentiasa bergerak daripada kawasan yang kepekatan air tinggi ke kepekatan air rendah. Okey, kita nak tengok pula apa kesannya jenis kepekatan yang berbeza ini kepada sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sebelum tu kita tengok pada bendalek intrasel dulu. Okey, bendalek intrasel adalah bendalek yang berada di dalam sitoplasma, yang berada di dalam sel. So, sitoplasma adalah medium yang mengandungi bahan terlarut seperti glukosa dan garam mineral. Of course lah, dia mempunyai air juga. So, bendalek yang berada di dalam sel kita panggil intrasel. Manakala bendalek yang berada di antara sel, di luar sel ni kita panggil bendalek ekstrasel. Okey, oleh itu sel sentiasa mengalami proses osmosis di mana berlakunya pergerakan air di antara dalam sel dan keluar sel. Sebab kedua-dua kawasan adalah kawasan yang bendalek yang dipisahkan dengan membran plasma. Okey, kita tengok apa kesan larutan hipotonik kepada sel darah merah. Okey, kita tahu larutan hipotonik bermaksud kawasan airnya, molekul airnya banyak. Okey, apa berlaku jika molekul air banyak berbanding dengan bendalek intrasel yang ada dalam sel darah merah? Okey, kita tahu air akan sentiasa memasuki sel daripada kawasan yang kepekatan air tinggi ke kawasan kepekatan air rendah secara osmosis. Okey. Maksudnya, apabila sel darah merah ini berada dalam larutan hipotonik, maka air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Apa kesannya? Sel akan mengembang sehingga maksimum dan meletus. Kenapa sel darah merah boleh meletus? Kerana membran plasma adalah nipis untuk menahan, tak mampu untuk menahan tekanan osmosis yang berlaku dalam sel. So, apa kesan dia? Peletusan sel darah merah ini kita kenali dengan istilah hemolisis. Hemo adalah untuk sel darah merah, lisis bermaksud pecah. Okey, faham konsep Kawasan air di luar ni tinggi, maka air akan sentiasa merentas masuk ke dalam sel darah merah, menyebabkan sel itu mengembang hingga tahap maksimum. Lalu, bila dah cukup tekanan dia, dia akan pecah. Dikenali sebagai hemolisis. Seterusnya, sekiranya kita letak sel darah merah dalam larutan hipotonik,
Hipotonik bermaksud air di luar rendah, air di dalam sel tinggi. Maka air sentiasa keluar secara osmosis. Air meresap keluar secara osmosis menyebabkan sel mengecut. Bila sel mengecut, sel dikatakan mengalami krinasi. Seterusnya, apa berlaku jika kita letak dalam larutan yang isotonik? Isotonik bermaksud keupayaan air di luar ni adalah sama dengan keupayaan air di dalam sel. Maka, air akan meresap masuk ke dalam sel dan keluar pada kadar yang sama. So, tiada pergerakan bersih air, maka sel itu dapat mengekalkan bentuk yang normal. So, tak ada perubahan pada sel. Pada gambar ni boleh nampak kalau hipo apa berlaku? Air masuk sehingga dia mengembang. Kalau iso, kadar air masuk keluar sama. So, dia gembira sebab dia tak berlaku perubahan. Ni kalau air kat luar sikit, air dalam sel banyak, maka air akan keluar secara osmosis menyebabkan sel mengecut dan mengalami krinasi. Ini kita tengok pada sel haiwan, contohnya adalah sel darah merah. Kita tengok pada sel tumbuhan pula. Untuk larutan hipotonik, konsep faham? Air di kawasan luar adalah keupayaan airnya rendah bermaksud airnya banyak. Pekatan air banyak. Apa kesan dia? Air akan meresap masuk ke dalam vakuol secara osmosis. Menyebabkan vakuol mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Pada keadaan ini, sel akan menjadi segah. Sel tumbuhan ini dia tak akan meletus kerana dia mempunyai dinding sel. Dinding sel ni bersifat tegar dan kuat. Dia memberi tekanan segah. Tekanan segah ini merupakan sokongan dan dapat mengekalkan bentuk sel. Faham? Air memasuki vakuol. Vakuol mengembang dan vakuol memberi tekanan kepada dinding sel. Tekanan ini kita panggil tekanan segah. Tekanan segah, bila berlakunya tekanan segah, maka sel mendapat sokongan dan dapat mengekalkan bentuk dia. Kesegahan sel ini penting untuk kalau contoh sel pengawal. Ini sel pengawal. Bila air memasuki sel, vakuol mengembang. Bila vakuol mengembang, sel ini segah. Bila segah, dia akan menyebabkan berlakunya lengkungan dan stoma terbuka. Apa berlaku pada kesan larutan yang hipertonik pula? Hipertonik bermaksud kawasan air di luar ni, kepekatan airnya rendah. Kepekatan air kat dalam tinggi. So, daripada kawasan yang tinggi, air sentiasa keluar ke kawasan yang rendah. Menyebabkan vakuol akan mengecil dan sitoplasma akan mengecut. Bila sitoplasma mengecut, membran plasma ini akan tertarik daripada dinding sel. Nampak ni? Dia akan tertarik daripada dinding sel. Fenomena ini kita panggil plasmolisis. Bila berlakunya plasmolisis ini, akan berlakunya kelayuan pada daun dan batang. Bila air meresap keluar secara osmosis, sel akan mengalami plasmolisis menyebabkan tumbuhan itu layu. Tapi sekiranya sel ini kita masukkan dalam larutan yang hipotonik semula, bila kita masukkan larutan hipotonik semula, air akan merentas masuk balik dan sel akan segah balik
sel itu mengalami diplasmolisis. Ini diplasmolisis. Maksudnya daripada larutan hypertonik masuk semula dalam larutan hipotonik. Bila sel tu telah mengalami plasmolisis, kita letak dia semula dalam larutan hipotonik, maka air akan memasuki sel semula sehingga dia segar. Sel itu mengalami diplasmolisis. Ingat pada gambar. Okey. Ini apabila sel itu mengalami plasmolisis. Okey. Ni segar, ni dalam keadaan segar, bakul mengembang. Bila kita letak larutan hyper, air akan meresap keluar. Akhirnya dia mengalami plasmolisis. Nampak ya? Okey, apa berlaku bila dalam larutan isotonik? Larutan isotonik bermaksud kepekatan air di luar dengan dalam sel adalah sama, menyebabkan air bergerak masuk dengan bergerak keluar pada kadar yang sama. Bila berlaku pada kadar yang sama, sel akan berada dalam keadaan flasid. Okey, flasid di mana dia tak adalah macam bakul dalam keadaan normal, membran plasma dalam keadaan normal. Okey, seterusnya soalan formatif. Okey, soalan ni ada dalam buku teks. Boleh tengok. Terangkan apa yang berlaku pada sel berikut apabila diletakkan dalam larutan yang kepekatan bahan terlarut tinggi berbanding bendalik interstice. Ingat balik, bila kepekatan bahan tinggi, okay, bahan tinggi, bermaksud air rendah. Okay. Bila kita letak sel dalam kawasan yang air rendah di luar, maksudnya air di dalam tinggi. Okay, apa berlaku? Bendalik intrasel di dalam sel. Di luar kepekatan air rendah. So, kita tahu air akan sentiasa meresap daripada kawasan yang air tinggi ke kawasan yang air rendah. So, kalau sel darah merah, okay, sel darah merah akan mengecut. Kita katakan dia mengalami krinasi. Kalaulah sel tumbuhan, okay, kalau sel tumbuhan, ingat balik tadi, bakul akan mengecut, membran plasma akan menjauhi dinding sel, sitoplasma akan mengecut. Istilahnya adalah plasmolisis. Okey, terangkan kesan larutan yang hipotonik kepada sel darah merah. Ingat balik, hipotonik bermaksud air banyak. Okay, air banyak apa berlaku pada sel darah merah? Air banyak di luar akan sentiasa memasuki sel. Okay, bila memasuki sel, sel akan mengembang sehingga maksimum dan last dia pecah. Pecah itu kita panggil meletus. Meletus itu istilahnya adalah hemolisis. Okey. Apa kesan larutan isotonik pula kepada sel tumbuhan? Iso bermaksud sama. Di luar dan di dalam sel adalah sama. Kata ini membran, kepekatan sama. Maka pergerakan air adalah pada kadar yang sama. Dekat pergerakan air pada kadar yang sama. Tiada perubahan pada sel. Maksudnya sel dalam keadaan yang normal. Bakul dia normal, dia punya sitoplasma pun normal. Itu kita namakan istilahnya flasid. Okay, seterusnya kita tengok apa yang berlaku dalam konsep kehidupan seharian. Okay, untuk konsep osmosis, A, mengapakah penjajah menyebur air kepada buah-buahan dan sayur-sayuran? Okey, konsepnya adalah air bila disembur secara berterusan
air akan memasuki sel sayur dan buah secara osmosis, menyebabkan vakuum mengembang. Bila vakuum mengembang, akan menghasilkan tekanan segah pada dinding sel. So, sel sayur dan buah akan menjadi segah. Okay, bermaksud dia akan jadi segar. Sel segah, sayur itu segar. Seterusnya, apa berlaku bila gula ditaburkan pada buah strawberry? Okay, katalah kamu mempunyai satu bekas yang mengandungi buah strawberry. Lepas tu kamu letak gula banyak-banyak kat luar. Bila banyak-banyak kat luar, okay, kawasan luar ini akan menjadi hypertonic. Bermaksud air rendah berbanding dalam bendalih intrasel sel dalam strawberry. Maka apa yang berlaku? Air akan sentiasa merentas keluar. Okay, air akan sentiasa meresap keluar secara osmosis daripada buah strawberry. Okay, itu saja untuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.